husband dia cakap mungkin benda tu nak orang melawat tempat tu kot. Sebab dah lama kan orang tak lalu, tak datang Langkawi macam tu. Jadi mungkin benda tu nak suruh orang naik untuk tengok ke. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, baru-baru ni, kerajaan kita telah pun umumkan yang kita tak boleh rentas negeri, tapi kita boleh pergi ke Langkawi. So, daripada sinilah Pika dapat idea, sebenarnya dekat Langkawi ni ada ke tempat seram? Dan untuk kali ni, Pika nak ceritakan tentang kisah seram dekat Langkawi, yang mana mungkin tak ramai kot orang yang tahu tentang kewujudan satu resort ni. Kisah dia ni berlaku dekat satu pasangan suami isteri tau, yang mana si suami ni dia tak pernah pergi Langkawi. Jadi si isteri ni pun dia kata alang-alang nak pergi Langkawi tu, okay, dia nak bawa lah suami dia pergi dekat Pantai Cenang yang kononnya macam ala-ala Bali Malaysia tu kan. So dia orang boleh lah at the same time kononnya nak pergi honeymoon lah. So pada hari kejadian tu dia orang pergilah ke Pekan Kuah untuk beli coklat, jalan-jalan semua. So dalam pukul 6 lebih macam tu, diorang pun kata okey, mungkin dah boleh start nak gerak balik kot. Okey. Jadi pada masa tu, si isteri ni walaupun tu bukan kali pertama dia datang ke Langkawi, tapi dia pun pakailah Waze untuk memudahkan perjalanan dah kan. Dia guna Waze untuk cari jalan balik ke hotel diorang dekat Pantai Cenang tu. So diorang pun gerak lah dalam 6 lebih macam tu. Diorang gerak. Dan bila sampai dekat satu tempat tu, Waze pun kata turn right. Diorang pun ambil lah kan laluan kanan, ikutlah apa yang Waze tu cakap. Mula-mula diorang tak rasa pelik lagi tau. Cuma makin lama yang si wife ni dia perasan jalan yang diorang gunakan tu bukan seperti jalan yang diorang datang tadi. Maksudnya daripada Cenang ke Kuah yang diorang lalu tadi tak sama dengan yang on the way diorang nak pergi balik lah kan. Sebab jalan yang diorang gunakan tu seakan-akan naik ke arah bukit tau. Dan lagi satu, jalan tu pula makin lama macam makin kecil. Kereta adalah juga kan. Kadang-kadang diorang adalah berselisih dengan kereta, dengan motor, tapi tak banyak. So masa itulah yang si wife ni mula rasa pelik. Dia pun suruhlah husband dia ni untuk U-turn. Sebab dia kata mungkin Waze salah kot. Tapi yang dia punya husband ni cakap, tak apa, kita teruskan je. Lepas tu kan, makin naik, makin dia rasa pelik. Sebab pokok-pokok yang ada dekat kiri kanan jalan tu, kita boleh tengok kan pokok yang biasa kita tengok tepi jalan dengan pokok yang biasanya hanya ada dekat kawasan bukitnya, dekat atas bukit je kan. Lagipun, jalan yang dia guna tu, kalau dia tengok dekat maps tu kan, macam ular tau. Macam bukit. Lepas tu, orang kata apa? Belok-belok macam tu kan. Jadi yang si wife ni jadi lagi seram lah, lagi cuak. Lepas tu dia cakap dekat husband dia, kita patah balik lah kan, abang patah balik lah. Tapi husband dia ni insist juga untuk naik dan teruskan perjalanan macam biasa. Dan pada masa tu lah mereka ni ternampak ada satu kereta Myvi dekat sebelah bahu jalan. Dan dalam kereta Myvi tu nampak macam ada orang macam tu lah. Dan bila diorang lepas je kereta Myvi tu tadi kan, sekali dekat Waze tu keluar recalculate, macam seolah-olah salah jalan macam tu lah. Jadi dia pun dah mula rasa makin lama makin takut. Dia pun cakap dekat husband dia, U-turn je. Tadi mula-mula husband dia kan macam degil tak nak U-turn. So sekarang mungkin husband dia pun dah mula rasa cuak kot dengan keadaan jalan yang makin berliku-liku macam ular. Lepas tu jalan makin sempit dan naik ke arah bukit kan. Jadi husband dia pun terus U-turn lah. So jarak dia dengan kereta Myvi yang diorang nampak tadi tu sebenarnya tak jauh pun untuk diorang U-turn semua tu kan. Dan lagi pelik, bila lepas diorang cepat-cepat U-turn kan, kereta Myvi yang tadi ada tu kan, dekat tepi jalan, tak ada. Sedangkan dia kata macam mustahil lah untuk Myvi tu start, lepas tu laju, turun. Sebab diorang akan nampak, kalau sepatutnya diorang akan nampak lah kereta Myvi tu kan. Lagipun nak U-turn dekat kawasan yang sempit macam tu, which is macam impossible. Tapi diorang macam, tak apalah, kita teruskan je lah perjalanan ni sampailah ke bawah. Okay, sebelum kita teruskan dengan penceritaan kali ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di Pika Storyteller Channel. Lepas tu kan, dalam keadaan diorang tengah panik tu, diorang pun sempatlah tengok jam. Rupa-rupanya masa tu jam menunjukkan sekitar pukul 7.20 macam tu. Waktu maghrib lah. Okay, waktu benda tu tengah aktif, betul tak? Tapi sepanjang perjalanan diorang turun ke bawah balik tu, alhamdulillah tak ada benda apa-apa yang buruk berlaku.
Cumanya bila diorang sampai balik dekat jalan simpang yang diorang ambil tadi kan, yang Waze kata turn right tu kan, tahu tak apa signboard tu tunjuk? Jalan yang diorang ambil tu tadi sebenarnya adalah jalan ke Gunung Raya. Bagi orang Langkawi ataupun orang yang tahu tentang kisah Gunung Raya ni, mereka akan tahu sebenarnya jalan tu adalah satu jalan yang sangat seram, di mana dekat puncak tu kan ada satu resort yang sangat cantik, yang sangat besar, tetapi malangnya sekitar tahun 2017, 2018 macam tu, resort tu tutup terus. Katanya sebab kurang mendapat sambutan, sampaikan orang bagi 1 star je rating untuk hotel tu ataupun resort tu. Dan kenapa resort tu kurang mendapat sambutan walaupun ianya berada dekat atas bukit dengan pemandangan yang sangat cantik semua kan? Rupa-rupanya sebab tempat tu sangat-sangat menyeramkan, sangat keras. Jadi mungkin sebab tu juga kot pihak management sana terpaksa tutup. So orang kita sekarang kalau kita pergi naik dekat jalan Gunung Raya, kita naik bukit semua tu kan, dekat atas tu akan nampak satu resort ni, dan hanya ada seorang je yang jaga resort tu. Jadi conclusion dia kat sini, husband dia cakap mungkin benda tu nak orang melawat tempat tu kot. Sebab dah lama kan orang tak lalu, tak datang Langkawi macam tu. Jadi mungkin benda tu nak suruh orang naik untuk tengok ke. Yang tu wallahualam, kita tak tahu. So Pika rasa itu sahaja video Pika untuk kali ini. Semoga korang terhibur dengan cerita pendek Pika kali ini. Apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification supaya bila Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika. Okay, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.